Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2024 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kedah. Soalan nombor 1. Soalan 1 menunjukkan sebuah poligon PQRSTU. Diberi TUV ialah satu garis lurus. Soalan A. Namakan jenis sudut bagi Y darjah. Kita tengok kat sini Y darjah, sudut bersebelahannya adalah sudut 130 darjah dan garis UVT ini adalah satu garis lurus. Kalau garis lurus, sudut keseluruhannya adalah 180 darjah. Jadi sudut Y ini adalah sudut yang kurang daripada 90. Maka jenis sudutnya adalah sudut tirus. Soalan B, cari nilai bagi X tambah Y. Untuk soalan ini kita kena dapatkan nilai untuk X dan juga nilai untuk Y. Pertama sekali kita tengok dulu sudut bagi Y. Sudut bersebelahan dengan Y adalah 130 darjah dan sudut ini merupakan sudut penggenap sebab dia berada pada satu garis lurus. Jadi untuk mendapatkan sudut Y, kita akan ambil 180 tolak dengan 130. Jadi Y sama dengan 180 tolak dengan 130. Kita dapat sudut Y adalah 50 darjah. Kemudian sudut X pula. Sudut X ini merupakan sudut pedalaman bagi poligon ini. Jadi kalau kita kira bilangan sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini merupakan heksagon. Jadi untuk mendapatkan sudut pedalaman heksagon, kita boleh guna rumus sudut pedalaman poligon, iaitu N tolak dengan 2 darab dengan 180. Jadi 6 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Kita akan dapat sudut pedalaman heksagon adalah 720. Jadi untuk mendapatkan X, kita akan ambil 720 tolak dengan 100, tolak dengan 170, tolak dengan 90, tolak dengan 130 dan tolak dengan 90. Kita akan dapat nilai X. Dan nilai X sama dengan 140. Kemudian kita ambil X tambah dengan Y. Jadi 140 tambah dengan 50. Dan jawapan akhir kita adalah 190 darjah. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A, ternyatakan sudut tirus, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, kita dapatkan sudut Y ataupun sudut X, kita akan dapat 1 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan nombor 1, 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Pada jadual di ruang jawapan menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama dengan sisi 1 unit. MN, R dan S ialah titik tengah bagi AB, BC, CD dan D masing-masing dan O ialah persilangan MR dan SN. X dan Y ialah dua titik yang bergerak dalam rajah itu. Soalan A. Pada rajah di ruang jawapan, lukis satu Roman. Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 unit dari titik O. Lokus titik X, puncanya adalah 2 unit dari titik O. Maksudnya kita ada satu titik sahaja di sini, titik O. Apabila pergerakan yang melibatkan satu titik, bermaksud titik tersebut merupakan satu pusat. Pusat di sini merupakan bulatan. Jadi pergerakannya adalah berbentuk bulatan. Bulatan berjejari 2 unit. Jadi kita akan kira kotak 2 unit di sini. Dan kita akan menggunakan jangka lukis. Kita letak jarum pada O. Kemudian kita buka jangka lukis 2 unit kotak ini. Kemudian kita akan buat bulatan seperti ini. Okay, ini jawapan kita untuk lokus X. Kita labelkan X di sini. Seterusnya untuk soalan A2 Roman. Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis CD. Okey, kali ini jaraknya adalah kita ukur dari garis CD. Jadi CD di sini, CD, jaraknya adalah 3 unit, iaitu 3 kotak di sini. Jadi kita akan buat satu garis melintang.
Garisnya adalah garis SN. Garis dari S ke titik N di sini. Jadi ini adalah lokus untuk Y. Seterusnya terlihat soalan B. Tandakan dengan simbol bulat pangkah kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y. Jadi kat sini kita ada dua titik persilangan. Iaitu satu berada di sini sebelah kiri dan satu lagi berada di sebelah kanan. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A, kita nyatakan lokus X dan Y, kita lukis kedua-dua lokus ini. Kita akan dapat satu markah masing-masing. Kemudian untuk soalan B, kita tandakan persilangan lokus X dan Y, kita akan dapat satu lagi markah. Dalam keseluruhan untuk soalan ini, kita akan dapat 3 markah. Soalan nombor 3. Emilia merupakan seorang pemilik kedai menjahit pakaian. Antara perkhidmatan yang ditawarkan di kedai beliau ialah menjahit kemeja. Diberi bahawa bilangan kemeja N yang dijahit berubah secara langsung dengan bilangan pekerja P dan berubah secara songsang dengan tempoh masa T. Jika 2 orang pekerja dapat menjahit 6 helai kemeja dalam masa 3 jam. Soalan A, ungkapkan N dalam sebutan P dan juga T. Jadi di sini kita kena tulis ubahan yang terlibat yang melibatkan pembeli ubah N, P dan juga T. Okey, di sini diberitahu kepada kita N berubah secara langsung. Jadi N berubah secara langsung dengan P. Kemudian dia berubah secara songsang dengan T. Kita tulis macam ni. Kemudian daripada bentuk ubahan ini, kita tukar kepada bentuk persamaan. Kita masukkan K sebagai pemalar. Iaitu N sama dengan KP per dengan T. Kemudian kita akan cari nilai K dengan menggantikan nilai-nilai pembeli ubah yang diberi kepada kita. Di sini diberi bilangan pekerja sama dengan 2. Jadi P sama dengan 2. Kemudian kemeja N sama dengan 6. Kemudian masa diberi sini T sama dengan 3. Terganti nilai. Kita akan dapat 6 sama dengan K darab dengan 2 per dengan 3. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 9. Kemudian kita tulis persamaan kita. N sama dengan 9P per dengan T. Kemudian soalan B, berapakah bilangan pekerja yang diperlukan untuk menjahit 27 helai kemeja dalam tempoh masa 4 jam? Untuk soalan B ini diberi kepada kita N sama dengan 27, kemudian T sama dengan 4. Kemudian ditanya kita P sama dengan berapa. Jadi kita akan gantikan nilai-nilai ini dalam persamaan yang terdapat pada A tadi. Iaitu N27 sama dengan K kita 9 darab dengan P per dengan N diberi kepada kita 4. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat P sama dengan 12. Kemudian dari segi pemberi markah untuk soalan A, kita dapatkan nilai K, terdapat 1 markah. Kemudian kita tulis persamaan kita, terdapat 1 lagi markah. Soalan B pula, kita ganti nilai pembeli ubah yang diberi dalam soalan, kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. A. Adam memiliki sebuah rumah kediaman di Jitra. Diberi bahawa nilai tahunan rumahnya ialah RM7,250 dan kadar cukai pintu ialah 4%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Adam setiap tahun. Untuk menjawab soalan ini, kita akan ambil nilai tahunan rumah darab dengan kadar cukai pintu. 7,250 darab dengan 4%. Dan kita akan dapat RM290. Soalan B. Adam telah menggunakan 694 kWh elektrik pada bulan Februari. Diberi bahawa penggunaan melebihi 600 kWh dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadual 4 menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Adam pada bulan Februari. Hitung satu Roman nilai M. Okay, nilai M di sini
merupakan nilai amount bagi penggunaan 90 kilowatt per jam, di mana tarif blok tarifnya adalah 300 kilowatt jam dan kadarnya adalah 0.546. Jadi untuk jawab soalan ni, M itu kita akan ambil 94 darabkan dengan kadarnya di sini. Jadi M sama dengan 94 darab dengan 0.546. Dan kita akan dapat RM51.32. Soalan 2 Roman. Jumlah bil yang perlu dibayar oleh Adam pada bulan Februari. Okay, di sini kita ada cukai perkhidmatan 6% dikenakan pada kadar 600 ke atas. Jadi di sini kalau kita lihat 200, 100 dan 300 ini adalah 600 unit yang pertama. Jadi cukai 6% itu akan dikenakan kepada penggunaan melebihi 600. Jadi penggunaan 94 ini dikenakan cukai. Jadi kita akan ambil nilai M ni yang kita dapat tadi, kita akan darabkan dengan 6% cukai. Jadi kita ambil RM51.32 ini, kita darabkan dengan 6%. Dan kita akan dapat RM3.08. Kemudian untuk mendapatkan bil keseluruhan, kita tambah semua kat sini. Kita ambil RM43.60, tambah RM33.40, tambah RM154.80, tambah dengan M dan tambah dengan cukai perkhidmatan 6% tadi. Dan kita akan dapat RM286.20. Dari segi pemberian markah untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat 1 markah untuk M. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, kita mendapatkan cukai perkhidmatan 6% tadi, kita dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Pelajar 5 menunjukkan sistem hos gelung yang terdapat di sebuah sekolah. Aizat ditugaskan untuk menjalankan latihan kebakaran semasa minggu pertama sesi persekolahan. Soalan A. Panjang gelung hos itu ialah 30 kaki. Berapakah jarak maksimum dalam cm kedudukan Aizat semasa melakukan demonstrasi kebakaran? Okay, di sini diberi kepada kita 1 kaki bersamaan dengan 30.48 cm. Jadi kita akan tukar unit kaki kepada unit cm. Jadi kita ambil 30 kaki darab dengan 30.48 dan kita akan dapat 914.4 cm. Seterusnya soalan B. Ukur lilit drum pemegang hos gelung ialah 220 cm. Cari jejari dalam cm drum pemegang tersebut. Okay, jadi di sini dibagi kepada kita ukur lilit. Ukur lilit ni adalah kita menggunakan rumus lilitan bulatan, iaitu 2 pi j. Kemudian kita samakan dengan 220. Kemudian kita ganti nilai, iaitu 2 darab dengan pi, 22/7 darab dengan j. Kemudian kita samakan dengan 220. Kita telah membentuk persamaan linear. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita dapat J sama dengan 35. Untuk markah soalan A, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, langkah pengiraan 1 markah. Jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Pelajar 6 menunjukkan bentangan sebuah kuboid. Soalan A. Ungkapkan isi padu V cm padu kuboid tersebut dalam sebutan X. Untuk mendapatkan isi padu kuboid, kita akan ambil panjang, darab lebar dan darab dengan tinggi. Jadi di sini diberi kepada kita 2X tambah 3, kemudian 5, kemudian 3X tambah 4. Jadi kita akan darabkan ketiga-tiga sebutan ini. Ini jawapan kita untuk soalan A. Soalan B. Jika isi padu kuboid itu ialah 440 cm padu, hitung nilai X. Jadi untuk soalan B ni, kita akan ambil
panjang darab lebar darab tinggi sama dengan 440. 5 darab 3x tolak 4 darab dengan 2x tambah 3 sama dengan 440. Kemudian kita akan kembangkan persamaan ini untuk membentuk persamaan kuadratik. Jadi kita akan dapat 6x kuasa 2 tambah x tolak 12 sama dengan 88. Kita tukar kepada bentuk persamaan kuadratik sama dengan sifar tu. Kita akan dapat 6x kuasa 2 tambah x tolak 100 sama dengan sifar. Di sini kita kena kembangkan persamaan awal kita ni dulu. Dan akhir sekali kita akan dapat persamaan dalam bentuk am. Kemudian seterusnya kita akan membuat pemfaktoran. Pemfaktoran ini kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan menu, kita tekan A, kemudian kita tekan 2 untuk polinomial. Untuk degree kita tekan 2. Kita masukkan nilai A kita adalah 6 sama dengan B 1 sama dengan, kemudian C negatif 100. Kita tekan sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X yang pertama sama dengan 4. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X yang kedua iaitu negatif 25 per dengan 6. Kemudian nilai-nilai ini kita akan masukkan dalam kurungan. Itu X tolak 4, kemudian 6X tambah 25. Jadi di sini kita ada dua nilai X. Disebabkan X ini dia melibatkan panjang, jadi kita akan ambil nilai positif. Jadi jawapan akhir kita untuk X sama dengan 4. Sebab panjang tak ada nilai negatif. Kemudian kita tengok pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita tulis persamaan am kuadratik 1 markah. Kemudian kita buat pemfaktoran di sini. Kita dapat 1 markah lagi. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya soalan nombor 7. Rafi terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam kejohanan olahraga bagi acara 100 meter dan lompat jauh. Keberangkatan Rafi untuk menangani acara 100 meter dan lompat jauh masing-masing ialah 0.37 dan 0.56. Hitung keberangkalian. Soalan A. Rafi tidak memenangi dalam acara 100 meter. Diberi kepada kita, Rafi menang 100 meter 0.37. Jadi kalau dia tak menang adalah pelengkap kepada menang tersebut. Jadi kita akan ambil 1 tolak dengan 0.37. Dan kita akan dapat 0.63. Soalan B. Rafi hanya memenangi 1 acara sahaja. Apabila dia memenangi 1 acara sahaja, kita boleh nyatakan kalau dia menang acara 100 meter, dia akan kalah acara lompat jauh. Okey, jadi di sini dia menang 100 meter, dalam masa yang sama dia kalah lompat jauh. Jadi kita tulis lompat jauh, kita letak prime kat sini. Ataupun dia kalah 100 meter dan dia menang lompat jauh. Jadi ke sini kita ada 2 kemungkinan. Jadi kita akan ambil apabila dia menang 100 meter, itu 0.37 darab dengan dia kalah lompat jauh, 0.44. Kemudian kita tambah dengan dia kalah acara 100 meter, 0.63, dan dia menang lompat jauh, 0.56. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan 0.5156. Untuk pemberian markah soalan A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8A. Tentukan nilai kebenaran bagi penyertaan majmuk berikut. 9 ialah faktor bagi 18 dan nombor kuasa 2 sempurna. Okay, kita ada 2 perkara kat sini. Yang pertama, 9 ialah faktor bagi 18. Ini adalah benar. Kemudian 9 adalah kuasa 2 sempurna juga adalah benar.
Jadi benar dan benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Soalan B, tulis dua implikasi daripada ayat berikut. PQRS ialah poligon sekata jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Ini adalah perkara P, ini adalah perkara Q. Jadi untuk menulis dua implikasi, kita akan tulis jika P maka Q, dan kita akan tukar pula, kita akan tulis jika Q maka P. Jadi untuk implikasi pertama, jika PQRS ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Kemudian untuk implikasi yang kedua, kita akan nyatakan jika PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS, maka PQRS ialah poligon sekata. Seterusnya terlihat soalan C. Raja 8 menunjukkan satu hujah deduktif yang separa lengkap yang sah. 1 Roman. Lengkapkan hujah ini dengan menulis kesimpulan yang sesuai. Kita lihat premis pertama. Jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 8. Kemudian premis 2, 36 ialah gandaan 4. Kemudian kesimpulan. Sebelum tu kita kena tentukan bentuk hujah ini. Sama ada bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3. Jadi di sini kita lihat premis pertama, dia menggunakan implikasi jika P maka Q. Maksudnya X ialah gandaan 4 adalah perkara P, X ialah gandaan 8 adalah perkara Q. Kemudian untuk premis 2, 36 ialah gandaan 4. Ini merupakan perkara P. Jadi untuk kesimpulan, kita akan nyatakan perkara Q. Jadi hujah ni adalah hujah bentuk 2. Jadi untuk kesimpulan, kita akan gantikan nilai X tersebut dengan nilai 36. Sebab pada premis 2, dinyatakan 36 di sini. Jadi untuk kesimpulan, kita nyatakan 36 ialah gandaan 8. Soalan C2 Roman. Tentukan sama ada hujah ini munasabah atau tidak munasabah. Berikan justifikasi anda. Untuk menentukan sama ada munasabah ataupun tidak, kita pastikan premis 1, premis 2 dan kesimpulannya adalah benar. Dan kalau kita lihat di sini untuk kesimpulan, 36 adalah gandaan 8. Jadi di sini kesimpulannya adalah palsu. Jadi jawapan kita, hujah ini tidak munasabah. Justifikasinya kerana kesimpulan palsu. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, implikasi pertama 1 markah. Implikasi kedua 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, 1 Roman, kita nyatakan kesimpulan 1 markah. Dan soalan C, 2 Roman, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Seterusnya soalan nombor 9. Raja 9A menunjukkan gabungan dua pepejal antara sebuah kuboid dan sebuah prisma tegak. Diberi bahawa satah PRS merupakan kerata rentas bagi prisma tegak tersebut dan tapak MNUVWT adalah terletak pada satah mengufuk. Kita lihat soalan. Berdasarkan Raja 9A. Soalan A. Namakan bentuk sisi 4 PQRS yang merupakan kerata rentas bagi prisma tegak tersebut. Kita lihat pada raja adalah PQRS. Jadi jawapan kita trapesium. Soalan B. Lengkapkan Raja 19B di ruang jawapan dengan melukis dongakkan gabungan pepejal tersebut pada satah mencancang yang selari dengan VW sebagaimana dilihat dari arah Y dengan skala penuh. Kita akan lihat dari pandangan Y. Jadi apa yang kita akan nampak dari pandangan Y? Pertama sekali, tentulah kita akan nampak segi 4 SRVW ni. Kemudian di sebalik belakang ya, kita akan nampak satu lagi segi 4, iaitu LKUT di sini. Di mana LKUT ni dia terlindung daripada SRVW tadi. Jadi kita lihat pada ruangan jawapan, diberi kepada kita dongakkan X dan juga pelan, kita akan lukis dongakkan Y.
Pertama sekali untuk melukis, kita akan buat satu unjuran, garis unjuran daripada dongakkan X pelan. Jadi di sini kita akan gunakan garis halus. Dengan menggunakan pembaris, kita akan buat macam ni. Okay. Ini merupakan garis halus untuk garis unjuran. Kemudian kita akan lukis garis binaan. Kita akan gunakan pensel yang tebal sedikit. Jadi kita akan ikut garis ini. Kita akan buat macam ni. Kemudian kita akan ada satu lagi bentuk di belakang. Dan garisan itu kita akan buat garisan putus-putus. Disebabkan bentuk dia adalah terlindung. Ini jawapan kita untuk dongakkan Y. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A ternyatakan bentuk trapezium 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita melukis dongakkan Y dengan betul dan ukuran yang tepat, kita akan dapat 3 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Soalan nombor 10. Soalan 10 menunjukkan mesin kiraan duit shilling di sebuah bank. Encik Fati membawa sekotak yang berisi duit shilling 5 sen dan 10 sen ke bank tersebut untuk ditukarkan. Setelah diproses, didapati bilangan duit shilling dalam kotak tersebut adalah sebanyak 1,352 keping. Termasuk 8 keping duit shilling 10 sen yang rosak dan perlu diasingkan. Hasilnya sejumlah RM107.70 yang boleh ditukar oleh Encik Fati. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari bilangan duit shilling 5 sen dan duit shilling 10 sen yang terdapat dalam kotak yang dibawa oleh Encik Fati pada awalnya. Untuk jawab soalan ni, kita akan bentukkan dua persamaan linear. Pertama sekali adalah berkenaan dengan bilangan keseluruhan duit shilling. Duit shilling 5 sen ini kita akan wakilkan dengan X dan untuk 10 sen terwakilkan dengan Y. Hasil pengiraan adalah sebanyak 1,352 keping di sini. Jadi kita akan ambil X tambah Y sama dengan 1,352. Kemudian untuk persamaan kita yang kedua adalah berkenaan dengan jumlah wang tersebut, iaitu sebanyak RM107.70. Jumlah RM107.70 ni dia tak kira dengan 8 keping duit shilling 10 sen yang rosak tersebut. Jadi di sini cikgu akan tambah dengan 80 sen. Sebab untuk persamaan pertama tadi 1,352 keping tu merupakan bilangan semua duit shilling termasuk yang rosak. Untuk persamaan yang kedua, kita ambil 0.05x tambah dengan 0.10y, kita akan dapat RM108.50 setelah kita tambah dengan 80 sen kat sini tadi. Jadi kita ada dua persamaan linear. Kemudian kita akan susun persamaan ini dalam bentuk matriks. 1, 1, 0.05, 0.10. Darab dengan X dan Y sama dengan 1,352 dan 10850. Kemudian untuk dapatkan X dan juga Y, kita akan songsangkan matriks ini. Okay. Ini adalah A, B, C, D. Jadi kita akan ambil 1 per dengan A darab D, 1 darab 0.10, tolak dengan B darab C, 1 darab 0.05. Kemudian A dengan D bertukar tempat, jadi 0.10 di sini dan 1 duduk di bawah. Kemudian B kita akan tukar tanda daripada positif jadi negatif 1. Kemudian C juga kita akan tukar tanda, jadi dari positif jadi negatif 0.05. Kemudian terdarab dengan 1,352 dan 108.50. Okey. Seterusnya, kita akan terus tekan kalkulator di sini. Pertama sekali, kita tekan menu. Kemudian kita tekan A. Kemudian kita tekan 1 untuk simultaneous equation. Dan unknown kita tekan 2.
kita akan masukkan persamaan kita yang pertama tadi. 1 sama dengan 1 sama dengan 1352 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 0.05 sama dengan 0.1 sama dengan 108.5 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, tekan sama dengan, terdapat nilai X, iaitu 534. Tekan sekali lagi sama dengan, terdapat Y, 818. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menulis mana-mana persamaan linear, terdapat 1 markah. Kemudian seterusnya kita tukar kepada bentuk matriks, terdapat 1 markah. Kemudian kita guna matriks songsang di sini 1 markah. Kemudian nilai X 1 markah dan nilai Y 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja dulu untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.